Assalamualaikum pelajar semua. Bertemu kembali kita dalam video pembelajaran yang seterusnya berkaitan mata pelajaran sains tahun 5. Seperti biasa, cikgu masih lagi menggunakan buku teks kerana cikgu pasti hampir semua pelajar mempunyai buku teks di rumah. Okey, sebelum ini kita sudah faham binaan yang hendak dibina mestilah stabil. Okey, namun stabil sahaja belum menjamin keselamatan kita sebagai penghuni dalam binaan tersebut. Binaan tersebut haruslah juga kuat. Jadi kali ini kita akan membincangkan topik berkaitan dengan teknologi dengan subtopik kekuatan. Jadi untuk topik ini diminta bersedia dengan buku teks masing-masing pada muka surat 206 sehinggalah 210. Muka surat 206 ini berkenaan dengan kekuatan binaan. Jadi sini ada dua orang pelajar sedang membuatkan uji kaji. Okey, seorang pelajar lagi memegang satu tapak plastik, satu pelajar lagi satu tapak kayu. Mereka cuba membuat satu binaan dan membuat satu uji kaji. Apabila diketuk, pecah, kepingan kayu ini lebih kuat daripada kepingan plastik. Yang kayu ni tak pecah. Jadi apa kesimpulannya dekat sini? Konkrit, besi, plastik dan sebagainya, konkrit, besi, plastik, kayu dan sebagainya merupakan bahan-bahan yang digunakan untuk membuat binaan yang kuat dan stabil. Nampak sini, kuat dan stabil. Binaan tidak hanya harus stabil tapi mestilah kuat juga. Baik, untuk mendapatkan binaan yang kuat, bahan-bahan yang digunakan juga mestilah kuat. Okey, sebagai contoh, kita lihat sini, konkrit sering digunakan dalam pembinaan bangunan. Kita mesti maklumkan bangunan konkrit ni adalah batu lah ataupun simen. Okey, bahan ini sangat kukuh, boleh dibentuk, tidak terbakar, tidak berkarat dan tidak mereput. Jadi disebab itulah konkrit sering digunakan untuk membuatkan binaan-binaan. Okey, atas faktor-faktor inilah sangat kukuh, boleh dibentuk, tidak terbakar, tidak berkarat dan tidak mereput. Selain daripada itu juga, besi merupakan logam yang kuat dan digunakan sebagai struktur binaan. Contohnya dalam pembuatan jambatan. Okey, itu pada muka surat 206 ini. Plastik bersifat ringan, kuat dan mudah dibentuk. Antara satu faktor yang binaan menggunakan plastik adalah disebabkan dia bersifat ringan, kuat dan mudah dibentuk. Ini bergantung kepada binaan-binaan apa yang kita hendak buat. Jadi pemilihan bahan tersebut perlulah bersesuaian dengan binaan yang kita hendak buat. Okay. Kayu mempunyai sifat tahan lama, teguh dan keras. Ada juga binaan yang menggunakan kayu. Sebab faktor-faktor dia tahan lama, teguh dan juga keras. Okey. Itu adalah sebab-sebab binaan-binaan dibina menggunakan bahan-bahan yang berlainan kekuatan. Jadi faktor yang kedua untuk jadi faktor yang seterusnya untuk kekuatan binaan adalah jenis bahan. Okey. Selain jenis bahan seperti yang kita bincang tadi, bentuk struktur juga merupakan faktor yang mempengaruhi kekuatan binaan. Maksudnya bentuk struktur juga mempengaruhi kekuatan binaan. Sebab itu kita dapat lihat banyak bentuk-bentuk struktur yang berbeza-beza. Apabila bentuk struktur berbeza, kekuatan binaan juga berbeza. Sebagai contoh, gambar di sebelah ini sebuah jambatan. Ada jambatan yang lurus, ada jambatan yang melengkung begini. Mengikut kajian, jambatan yang melengkung ini mempunyai kekuatan yang lebih daripada jambatan yang lurus. Okey, baik itulah kalau kamu dapat lihat di bawah jambatan yang besar-besar seperti ini, dia punya binaannya melengkung sebegini. Itulah faktor binaan menyebabkan binaan jambatan ni kuat. Okey, kenal pasti bentuk struktur yang terdapat dalam gambar binaan yang berikut. Okey, ini melengkung ataupun hemisfera lah, melengkung lah.
Jadi kesimpulannya, jenis bahan dan bentuk struktur ialah faktor yang mempengaruhi kekuatan sesuatu binaan. Okey, jadi faktor yang mempengaruhi kekuatan satu binaan ada dua. Yang pertama sekali jenis bahan, yang kedua sekali bentuk struktur. Okey. Jadi kita boleh simpul dekat sini, faktor kekuatan binaan. Ada dua faktor yang penting kita bincang tadi. Yang pertama sekali jenis bahan. Lebih kuat bahan yang digunakan, lebih kuat struktur binaan. Sebagai contoh, kalau binaan tersebut menggunakan konkrit, ia lebih kuat berbanding binaan yang menggunakan plastik. Okey. Yang kedua, bentuk struktur. Okey, bentuk struktur. Lebih kuat bentuk struktur yang digunakan, lebih kuat binaan tersebut. Seperti kita bincang tadi berkenaan dengan jambatan tadi, kalau jambatan yang dibina menggunakan bentuk melengkung begini, lebih kuat daripada binaan jambatan yang menggunakan bentuk lurus begini. Jadi bentuk struktur, lebih kuat bentuk struktur yang digunakan, lebih kuat binaan tersebut. Okey. Seterusnya kita akan bincangkan tentang binaan yang kuat dan stabil. Okey. Kita dah bincang kedua-duanya, kuat dan stabil. Perhatikan situasi di bawah. Apakah yang akan berlaku sekiranya titi yang dibina tidak kuat dan tidak stabil? Okey, ini titi kayu baru siap. Okey, boleh pakai. Semua orang boleh pakai dengan gembiranya. Selepas setahun, binaan tersebut ada yang patah. Terpaksa kita gunakan kayu lain untuk membantu orang menggunakan dia. Jadi ini melibatkan keselamatan, bahaya yang juga tidak tahan lama. Okey, berbeza dengan konkrit. Baru siap, semua orang boleh pakai. Selepas tahun masih lagi tahan lama berbanding dengan binaan yang menggunakan kayu. Okey, pembinaan struktur yang kuat dan stabil membolehkan sesuatu binaan tahan lebih lama. Binaan ini boleh digunakan untuk jangka masa yang lama oleh sebab tidak mudah rosak. Okey, kos penyelenggaraan binaan kurang, maknanya sedikit duit yang kita pakai. Okey, kita boleh menggunakan binaan ini dengan selamat dan sudah pasti dapat memberikan kesejahteraan hidup manusia. Okey, jadi selamat, tak ada malapetaka, tak ada kemalangan apabila binaan yang kita guna tu kuat dan stabil. Jadi itu saja penerangan cikgu berkenaan dengan tajuk teknologi berkaitan dengan kekuatan. Diharapkan penerangan ringkas cikgu ini dapat membantu kamu memahami topik kekuatan ini dengan lebih baik. Jadi jangan lupa untuk jawab soalan berkaitan dengan kekuatan untuk menguji kefahaman kamu. Sekian, terima kasih.